Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, hai semua. Nama saya Marina. Yang saya diberikan satu tugasan untuk anda. Okey. Rakan-rakan seperjuangan saya di Bulus Watchers. Alhamdulillah, malam ni saya tak dapat nak bersama secara live. Jadi, kalau kata tak nak terpaksa lah saya buatkan satu video untuk anda semua untuk menerangkan bagaimana anda boleh membuat jualan di Shopee dengan lebih berkesan. Okay. Jadi bagi yang kita akan start dengan perkara yang paling basic, iaitu cara nak set up kedai, cara nak set up shipping, sedikit info mengenai Shopee. Okay, dan kita akan pergi kepada marketing lah. Okay. Alright. Jadi apa yang anda lihat ialah saya punya e-book. Alhamdulillah diberikan izin oleh Allah untuk mengeluarkan satu e-book berdasarkan pengalaman, berdasarkan info yang kita baca daripada Shopee, berdasarkan kelas-kelas yang saya dah join. Jadi saya buat satu. It's a very simple and basic. Ada lebih kurang 100 muka surat, 100 something muka surat. Okay, anda boleh dapatkan secara percuma. Dia akan terangkan lebih lanjut. Okay. Salam perkenalan. Okay, nama saya Amy Marina. Saya berumur 35 tahun. Okay, jadi hari ni kita akan bercakap pasal Shopee marketing lah. So, ada yang mesej saya daripada kalangan sahabat semua. Kak Amy ni fokus Shopee je? Taklah, saya fokus macam-macam. Okay. So, adakah saya terror dalam Shopee? Sebenarnya saya tak adalah terlalu terror, tapi adalah info yang saya ada tu membantu saya dan membantu rakan-rakan untuk boost sale. Alhamdulillah dah saya ada menyediakan e-book dan juga ada group dan juga blog yang saya gunakan untuk sharing the knowledge. Okay, siapa saya? Simple je, saya seorang suri rumah semasa dan saya berniaga sebagai sumber pendapatan. Okay, the big why untuk saya achieve apa yang saya nak ialah keluarga saya. Tanpa big why ni mungkin saya agak lost. Kalau kita fikir hanya sekadar duit, so big why kita tak cukup kuat. Okay, so untuk ada big why yang kuat, anda perlu ada someone atau something yang bukan berbentuk duniawi. Okay, jika kita bercakap pasal duniawi je, dia akan membuatkan kita punya big why tu sekejap. Tapi dengan ada keluarga, lagi-lagi growing family, dia akan buatkan anda rasa anda perlu berusaha lebih banyak lagi. Kalau orang lain dia bekerja keras 100%, so untuk kita ni kita akan bekerja keras 200%. Okay, get what I mean? Okay. Dan hai, inilah keluarga saya. 4 perempuan dan 1 lelaki. Alhamdulillah. Lelaki tu last sekali. So, bayangkan sekiranya saya 200% bekerja keras. It's also for my girls and my boy. So, anda semua saya rasa pasti boleh achieve lagi hebat daripada saya. Pasti boleh. Okay. So, kita pergi go straight. Apa tu Shopee.my? Shopee ni dia salah satu e-commerce yang sekarang tengah naik dan semakin naik, dan of course Shopee dengan Lazada ni adalah satu platform yang kita nampak sekarang sedang bersaing. Dan Lazada sendiri pun dia sedang menyaingi Shopee kerana dia dah agak lost. Okay, masing-masing dah masuk website dan sebagainya, dah masuk radio, dah masuk TV kan. Tapi Shopee masih lagi menjadi favourite kerana dia menawarkan kupon shipping. Dia menawarkan coin, dia menawarkan flexibility kita sebagai seller dan juga buyer. Okay, dan paling best ialah tak perlukan SSM. Jadi, secara ringkasan je, kalau anda masih belum menggunakan Shopee, sama ada anda nak berjual produk Bulus Watchers ataupun
selain urus vouchers. So, inilah ringkasan dia. Okay, Shopee yuran tak ada. Okay, sama macam Lazada percuma. Tapi dia tak ada SSM. So, buat masa ni masih lagi tak ada SSM. Jadi, siapa-siapa saja boleh join. Okay, kan dia ada free shipping. And then, dia sangat supportive. Malangnya, dulu tak ada charge. Tapi sekarang dah ada charge. So, maknanya setiap order yang anda terima, order itu akan di-charge sebanyak 2.12 sehinggalah maksimum 8%. So depends kita nak masuk kempen yang mana. So lagi banyak kempen kita masuk, lagi tinggilah charge dia. Okay. Okay, bagaimana nak daftar dekat Shopee? Siapa yang tak ada Shopee ni? Kacau sikit ya. Okay, kepada siapa yang tak ada Shopee, anda bolehlah daftar Shopee ni dekat phone je. Dekat phone je. Satu phone, satu account. Okay, apa maksud satu phone? Dia bukan satu phone. Dia satu number phone. Satu number phone. Okay. Satu nombor, okay, time ni dah dapat edit ni. Satu number phone, satu account. Jadi anda tak boleh nak ada satu nombor phone, 2-3 account. Tak ada. So kena pakai satu nombor. So let's say anda nak buat 2-3 kedai. So anda perlukan beberapa nombor. Okay, cara pertama ialah anda boleh je download dia punya apps. Bagi yang tak ada lagi, boleh download je apps. Cara kedua, anda boleh daftar dekat website Shopee. Okay. Kemudian jika anda memang serius nak berniaga, nak buat kedai, official kedai dekat Shopee, so make sure username anda tu ialah username yang bukan main-main, okay? So, ambillah satu kedai yang branding, yang mempunyai nama kedai. Saya sarankan untuk ada nama kedai supaya ia menunjukkan yang anda ini serius. Sekiranya anda letak nama yang tak apa-apa lah. So, ada kadang ABC, D, F, G. Ada yang tak apa-apa punya huruf. Nama yang tak okey kan. Jadi, bila orang klik, dia tak akan nampak nama kedai kita ialah kedai pakaian muslimah. Tak. Dia akan nampak username tu. Jadi, bila dia tengok username ni tak apa-apa, dia akan, persepsi awal dia agak rosak lah untuk kita. Persepsi awal tu tak okey. So, let's say kita sendiri pun sebagai buyer, bila kita tengok kedai yang nama tak apa-apa, kita bakal fikir 3 kali. Okay? Lagi-lagi rating tak berapa ada. Baru nak bermula. So, benda-benda ni penting. So, username tu, kalau boleh, pakailah username yang elok nama dia. Yang agak branding ke. Okay? Okay, move on. So, saya direct to the key point. Key point selling dekat Shopee. Sebab kalau saya nak go through banyak-banyak, dia terlalu berat. Dan masa pun mungkin tak mencukupi. So, one is a registration and seller. So, kita dah pun go through tadi. Seller dan buyer ialah sama. So, bila once you daftar, okay, once you daftar, you punya account tu adalah sebagai seller as well. So, 2 in 1. Okay, kemudian kita akan pergi kepada shipping. Lepas tu upload, kita cantikkan kedai. Ini kita pergi kepada free marketing lah. Okay, start selling. So, untuk start selling, bila anda dah daftar tu, dia akan ada 2 bahagian. Satu sebagai buyer, satu sebagai seller. Okay. Satu sebagai buyer, satu sebagai seller. Okay. Cara dia ialah anda akan pergi dekat Me. So, anda pergi dekat Me. So, akan ada paparan My Shop ni. Nampak tak My Shop? So, My Shop ni adalah bahagian untuk anda berniaga. Untuk anda upload produk,
Okay. So kalau sebelum tu dia ada buying, selling. Ni sebelum, ni paparan sebelum. Tapi sekarang ni dia ada buying, ini sebelah buying ni dia ada post. Okay, dia ada post kat sini. Kemudian my shop dia akan keluar lah new product, Shopee wallet, my income. Dari sini anda boleh set dan tengok lah dia punya income anda. Anda nak tambahkan new product, nak tengok rating, nak tengok performance. Okay, so dekat bahagian sini, dekat bahagian my shop. Okay, sebelum anda boleh bermula, anda kena setkan dulu bank account. Okay, untuk setkan bank account, anda tekan dekat sini yang macam gear ni, anda tekan, anda letakkan anda punya bank account. So sekiranya alamat anda nak ubah pun boleh, anda boleh ubah alamat. Dan alamat tu akan jadi default. Default di mana penghantaran itu bermula. So let's say anda letak alamat rumah anda. So bila dekat Shopee nanti dia akan gunakan alamat anda sebagai alamat penghantaran. So untuk bermula, bila anda perlu set up bank account. So letak bank account anda. Kemudian dah letak bank account. So bila dah letak bank account anda, barulah anda select shipping. Okay. Dah select shipping, barulah upload produk. Okay. Okay, kenapa saya suruh set dulu bank account? Bila anda log, anda pergi kepada my shop, dia akan terus boleh add produk. Dia akan kata add produk. But then in the end, bila anda dah settle, dia akan minta anda untuk set up bank account. Sebab kalau tak ada bank account, macam mana nak jadi seller? So customer nanti nak bayar macam mana? Even though customer bayar dekat Shopee, tapi nanti Shopee nak bayar kat anda macam mana? Jadi benda tu tak habis. Okay. Jadi first thing, dah lepas dah start account, terus sahaja set up nombor account, lepas tu select shipping. Untuk shipping, anda hanya perlu pergi kepada my shipping tadi. Nampak tak my shipping ni? Anda tekan sini dan anda tikkan others. Okay. Anda tikkan others. Okay, ni untuk cara upload. Okay. So, product shipping, anda akan tikkan others. Nampak tak dua others ni? Nampak tak ada? So, yang ni anda kena tikkan. Okay, sebab kita akan gunakan others untuk produk Burus Watch. Anda tak akan gunakan free shipping ni. Anda tak akan gunakan JNT ke pos laju ke tidak. Okay, dan bila anda first time user, yang hanya anda boleh tikkan ialah JNT, Ninja Van dan DHL. Pos laju ni hanya akan ada bila anda apply saja. So anda kena apply baru anda boleh dapat. But we are not using these two courier. Kita hanya akan gunakan others sahaja kerana kita tidak menggunakan AWB ataupun tracking daripada Shopee. So tick dua ni dekat my shipping. Okay. Inilah cara dia untuk open shipping my shop. Pilih others. Okay, semasa upload produk, tick I will cover post shipping. So, I will cover post shipping. Okay, anda juga boleh buka terus dekat seller center. Okay, saya akan tunjukkan untuk seller center. So, ini adalah interface bila anda buka seller shopee.com.my. Dan saya lebih suka uruskan bisnes dekat sini berbanding pegang apps. Okay, so kat sini dekat tepi ni anda boleh lihat segalanya lah, order, produk, marketing, income anda, business insight, database. And then dari segi rating, dari segi shop decoration, kategori dan macam-macam lagi. Semua dekat belah tepi ni, belah tepi kiri.
Okay, then as you go through, okay. Jadi biasanya ada chat, biasanya ada announcement. Jadi bila dekat sini, tadi saya kata untuk uruskan shipping kan. So anda tengok dekat sini, ada shipping setting. So kita ada ni Javan, DHL, JNT, Pos Laju. Pos Laju ni saya adalah sebab saya dah apply. And then untuk kita akan pakai others. Okay, kemudian anda kena tickkan lah. Tickkan dua ni. Kemudian days to ship. Untuk produk ready stock, anda harus letak dia 2 hari. So anda kena post dalam masa 2 hari. Kalau anda post lewat, anda akan kena penalty late shipment. Okay, kalau anda perlukan lebih masa, dia akan dikategorikan sebagai pre-order. Okay. Okay, cara untuk upload produk. Upload produk anda boleh upload daripada melalui apps ataupun melalui browser tadi dekat Seller Center. So saya suka upload dekat ni lah Seller Center sebab dia lebih senang. So ini adalah paparan sekiranya anda sudah memiliki banyak produk. Okay, ni adalah paparan dia. So untuk add new product, so anda tekan add new product ni. So anda tekan add new product. Saya dah keluarkan belum? Okay, tak ada lagi. So anda letakkan nama, contoh testing jam baru. So dia akan pergi kepada kategori watches. So anda pilih lah. Biasanya saya tak pilih yang jenis man ke woman ke, saya pilih yang normal je. Okay, nak pilih sport, digital sport. Okay, so anda klik next. Okay. Anda klik next. Dan anda isikan info yang ada. Right. So isikan semua yang ada tanda star ni anda kena isi. Okay, brand, no brand, stack material jenis apa, case material macam mana. So isikan saja, ada warranty. Okay, water resistant ke tak. Okay, price dia berapa. Okay, ni saya bagi secara cepat je lah. Okay, dalam kita update produk, kita upload produk, yang paling confusing ialah variation. Apa tu variation? Variation ni ialah di mana kita nak setkan color. Kita nak setkan supaya customer boleh terus pilih. Pilihan yang ada. Macam contoh burus sport kan. Burus sport ada 4 color. So cara dia ialah kita tak je nama color. So nak color apa? Nak color merah. So nak color pink. So kita letak macam ni. And then anda tengok, alamak ada version 1, ada version kedua. Kenapa ada dua? So kedua ni adalah customer boleh buat pilihan. Mungkin kita buat nak set nama. Okay, nama. Set nama ataupun tak nak set. So let's say customer tu letak set nama. So dia akan chat lah dengan anda. Okay, kita letak sila chat. So bila dia nak chat, dia nak set nama, dia akan set dengan anda apakah nama yang dia perlu set yang kita kena set untuk dia. So ini adalah option dia. So kita letak price. So bila letak variation ni dia akan jadi balik semula, kita kena setkan balik. Letak 10. Apply to all, dia akan jadi ni. So letak gambar. Gambar minimum 1. So anda letak gambar. So anda boleh penuhkan semua ni. Ada boleh letak lah colour merah macam mana, pink macam mana. Ini kita letak berat. Contohnya. Okay, dekat sini bila kita pilih shipping free, kita akan pilih yang ni. Ni yang saya masukkan. Kenapa jadi kosong? Sebab saya pilih ni. I will cover the shipping fee. So bila kita letak cover ni, automatically akan keluar lori hijau yang menunjukkan dia free shipping. Dan kenapa kita tick ni? Sebab memang Burus Watch sendiri yang bagi free shipping kan. So kita kena ikut sama lah. Dia dah bagi free shipping. Takkan kita nak letak RM5 pula.
So memang HQ dah bagi free. Okay, so kalau kita nak letak tambahan-tambahan ni, dia jadi macam tak patutlah, melainkan disebabkan kita kena cas 2% kan. Jadi let's say dekat sini anda letaklah, anda kena tulis dekat situ kenapa bayaran anda tinggi ialah kerana anda kena cas. Okay, tak perlu saya tunjuk tadi. So apply. Sudah semua ni, anda tekan save and publish. So akan keluar dekat sini. Okay, dia akan keluar. Alright, kita pergi ke settle upload produk. So mudah saja kan, saya rasa semua boleh boleh follow. Saya tak terlalu laju. Kemudian kita nak pergi kepada cantikkan kedai. Kenapa nak kena cantikkan kedai? Satu, kita akan letak informasi kedai ni dekat setting, dekat bio kedai. So dekat situ kita akan letakkan sebarang info yang diperlukan. Kedua, menggunakan shop decoration. Okay. Kenapa? Sebab kedai yang ada informasi yang lengkap, dia akan memberikan impression kita sebagai trusted seller. Of course, akan ada scammer yang juga memberikan good impression. Tetapi, kita lupakan bab scammer, orang-orang jahat tu, kita ialah good guy. The good guy, we always give good impression to other people. Okay, kita nak beritahu yang kita sedang membuka kedai. Adakah kita nak buka kedai dengan cincai? No, kita akan buka kedai dengan proper. Kita akan bagi info bila kedai kita buka. Kita akan bagi info apa produk yang kita jual supaya orang tahu apa kedai ni. Walaupun ada produk yang tak berkaitan dengan apa yang kita maklumkan, tapi orang faham lah kadang-kadang ni kedai mesti ada dia punya side dish je kan. Jadi, apa fokus utama kita dekat sini, kita kena maklumkan pada customer supaya dia mudah nak shopping kat kedai kita. Yang kedua is a free marketing. Dalam kita memberi info, kita juga sedang memberitahu orang lain apa yang ada dekat kedai kita supaya mereka boleh teruskan shopping. Okay? Jadi dekat mana nak setting? So, shop profile. Shop profile ni anda cari dekat sini, ada shop profile. So, anda yang ni boleh edit, gambar ni boleh edit. Ni macam logo kita lah. So, yang ni boleh edit. Saya tak welcome. And then, anda letak shop name. Apa shop name anda? Okay, so anda betulkan dekat sini. And then, image dan video, anda boleh letak gambar-gambar berkaitan kedai anda. So, anda jual apa? Okay, so anda letakkan dekat sini. So, letakkan semua dekat sini. Inilah shop description. So, anda kenalkan diri anda, apa yang anda jual, apa yang dibuka, kedai buka sampai pukul berapa. So, letak je informasi dekat sini. Okay, so bila orang klik kedai anda, dia akan nampaklah informasi ni. Kalau boleh in English lebih baiklah. Boleh letak in English lah. So, supaya semua orang boleh faham. Kalau boleh nama produk lain pun letak English pun okey juga. Tapi saya letak Malay lah. Semua untuk shop description je saya letak English. So, ini adalah bagaimana orang nampak kedai kita. So, gambar tadi. Okey, informasi kedai kita. Okey. Inilah gambar, inilah kita punya gambar-gambar tadi lah kita uploadkan. Okey. Gambar tadi. Kemudian kita pergi kepada shop decoration. Kita mendekor kita punya kedai. Inilah kita perlu tekan kepada shop decoration. Shop decoration ni. Okay, shop decoration ni saya sangat suka sebab dia membolehkan orang lain untuk lihat apa yang penting dekat kita punya kedai. Kita boleh letak lah the best seller, anything lah yang kita nak show pada customer. Tapi shop decoration ni berfungsi dekat app saja. Okay, yang saya sedang tunjuk kepada anda ni, saya tengah scroll ni kan.
Ini ialah hanya boleh nampak dekat app saja. Sedangkan dekat kita punya, kalau let's say dia pakai browser, dia hanya nampak macam ni je lah. Dia tak nampak macam mana yang kita dah setkan ni. Kan tengok ni. Saya ada buat macam ni kan. Saya ada buat sheet. Tak ada pun. Nampak? Informasi tu tak keluar. Okay. Bismillah ni semua ni. Dia tak ada lah. Dia tak keluar. Dia tak sama. Jadi ini hanya digunakan untuk app saja. So macam mana nak edit? Anda tekan edit decoration ni. So dekat sini anda bolehlah tukar, letak banner. Let's say anda tak ada banner. Alamak akak tak ada banner lah, macam mana ya? So anda masukkan saja. Anda tekan saja dekat sini. So anda perlu pilih kat sini dulu lah. So pilih tekan sini, dia akan masuk sini. Contohlah, saya letak yang saya belum masukkan yang pada highlight. Bila anda tekan, dia akan keluar macam ni. Pada highlight, higher sale dan sebagainya. Okay. So untuk browser tadi, yang banner ni kalau boleh gunalah, dia best. Okay. So anda tekan ni, tekan dekat banner creator. Kalau let's say anda tak ada banner, anda tekan kat banner creator ni. So anda boleh pilih dekat tepi ni. Okay, pilih je. Lepas tu masukkan gambar. Okay, masukkan gambar ni tu boleh edit. So edit lah. Apa ayat tak. Mungkin urus spot. Ada sale ke bulan ni. Okay, so anda boleh pilih ada banyak. Kan? Tak perlulah pening nak fikir. So anda boleh je edit dekat sini, masukkan je gambar produk anda, edit sikit. Ni semua boleh tukar. Nampak tak? Boleh tukar. Okay, dah sudah, tekan finish. So anda boleh masukkan banner. Masukkan banner. Banner ni pun anda boleh edit juga. Ada juga dia punya contoh-contoh banner dia. Tapi kalau untuk produk yang ni, produk highlight ni, anda boleh pilih lah manual ke automatic. So let's say anda dah ada produk lah. Make sure anda dah ada letak produk lah. Kalau produk baru satu, mungkin tak ada apa sangat tunjuk kan. So anda tak perlu pakai lah yang ni, produk highlight ni. Okay. Just boleh letak. So yang ni image kategori. Let's say anda ada banyak kategori. Anda ada beberapa kategori. So anda boleh letak ikon. Dan kemudian letakkan apa? Jam azan. Okay. Ini letakkan link produk anda. Sudah siap. Anda tekan publish. Okay. So settle bab mencantikkan kedai. Kemudian kita nak, sebabkan masa tahap tu kita nak kena laju lah. Saya harap semua orang boleh catch up. Okay. So bila dah sudah, tekan publish. Okay. Kemudian kita nak pergi kepada free marketing. So untuk free marketing ni, kenapa dikatakan free? Sebenarnya anda boleh gunakan tanpa mengeluarkan duit lah. Of course ada yang menggunakan duit, iaitu buat iklan. Shopee Ads. Okay, buat iklan dekat Shopee. Masukkanlah berapa duit yang korang nak. Tapi kena hati-hatilah buat iklan ni. Sebab kadang-kadang tu duit tu habis macam tu je. RM50 boleh habis dalam masa sehari je. Jangan main. Jadi kalau boleh anda yang baru ni tak ada modal yang besar. RM50 sehari tu banyak tau. Kalau let's say RM50 dah habis dalam masa sehari ataupun RM20 sekalipun habis dalam masa sehari tanpa ada pulangan sale, ianya memeritkan untuk kita yang baru start. So bila ada modal tu sikit, bolehlah guna nanti untuk buat Shopee Ads. So kena belajarlah macam mana nak buat Shopee Ads. Macam mana nak menjimatkan kita punya duit. Okay, untuk Shopee marketing, satu anda boleh boost. Boost ni adalah free. Setiap 4 jam anda boleh naikkan 5 produk ke kategori di atas. Okay, secara percuma. So anda klik saja boost. So dia akan naik. Dia akan pergi ke atas. Dia pergi ke atas. Sama lah macam kita thumbs. Kita buat thumbs dekat kita punya Facebook kan. Kita buat thumbs, dia akan naik atas dekat group.
So, iklan kita tu naik ke atas. Okay. So, discount campaign. Yang ni orang suka sebab orang akan nampak yang macam ada potong-potong harga tu. Contohnya, buruj kiblah. Harga dia 249 kan. So, now harga dia 189. So, kita akan nampak potongan harga tu slash 189. So, orang akan nampak berapa persen dia punya penjimatan. Okay. So, yang ni discount campaign. And then, bundle deal. Okay, bundle deal. Add-on ni saya rasa tak sesuai. Sebab add-on ni kita mungkin boleh jugalah add-on. Okay, bundle ni maksudnya dia beli 2 produk. Dia beli satu buruj kiblah, satu buruj sport. So, bila dia beli 2, dia dapat diskaun. Kita bagilah. Bukan HQ bagi kita bagi. Contohnya bila dia beli 2, dia dapat diskaun RM1. Tapi dia kena claim lah. Kalau dia tak claim, dia tak dapat. Okay. So, ni bundle deal. Means kalau dia beli mana-mana produk yang kita dah setkan dalam bundle deal ni, dia akan dapat potongan sebanyak RM1. Ataupun RM2. So, terpulang kepada kita tak apa-apa. Okay. Tapi, saya tak sarankan lebih lah. Sebab kita ada diberikan kupon RM10 tu kan. So, actually, dia sebenarnya sama konsep seperti pembelian kedua dapat potongan RM10 tu. Tapi saya tak pakai. Kenapa? Sebab anda kena ingat, nanti anda kena tolak komisen anda dan diberikan kepada Shopee. So, kena beragak jugalah nak buat-buat apa pun. Sebab kena ingat, 170 tu yang kita dapat, kita takkan dapat 170. Kita akan dapat setelah ditolak. Daripada 170 tu, ditolak kepada 2.12%. Banyak kalau lagi besar harga. So, add-on ni anda juga boleh gunakan. Let's say, customer, konsep sama, customer dia order buruj watch, dia order buruj kiblah, kemudian dia order buruj sport. So, bila dia add on 2 ni, dia akan dapat penjimatan sebanyak RM1. Okay. So, dia konsep yang sama tapi cara penyampaian dia berbeza. Okay. And then, shop voucher ialah duit anda yang berapa anda nak tolak kepada customer. Untuk the whole kedai. Contoh, bila dia mencapai pembelian sebanyak RM200. Okay, dia dah order, dia dah letak dekat kad dia RM200. Dia akan dapat penjimatan sebanyak RM5. Okay, so anda decide benda ni. Follow voucher ni ialah cara marketing kita nak orang follow kedai kita. Okay, follow kedai kita. Kita nak tambahkan follower. Macam mana, samalah dengan kita punya Instagram kan. So, Instagram ni kita nak bertambah follower. Macam Nick Faiz ada sampai berapa follower. Dah 100,000 ke? Macam HQ ada ramai follower kan. 30-40 ribu kan. Tapi dekat Shopee ni, dia bukan sesenang tu lah kita nak buat. Okay, sebab kita kena cari orang. Macam kalau dekat macam dekat Instagram, kita boleh cari orang. So, kita boleh cari orang, kita boleh klik follow. Tapi dekat Shopee, dia agak susah. Okay, sebab Shopee ni kedai. Shopee ni adalah e-commerce. Macam mana anda nak cari orang? Okay. Cuba beritahu saya macam mana nak cari orang. So, anda mungkin boleh cari melalui pembelian. Kalau orang tu rating apa yang dia beli, anda boleh carilah dekat contohnya lah. Saya bagi contoh. Nak cakap susah sikit. Contohlah. Contoh yang anda paling mudah nak follow ialah melalui produk yang dibeli. Let's say, anda membeli apa ni? Okay, sebagai contoh. Kita tengok Panasonic ni.
Okey, kita nampak tak ada rating ni? Ada orang rating. So, kita tekan pada rating. Dia akan keluar. Tapi kalau orang ni dia letak unknown, dia rate dan dia letak unknown, anda tak boleh nak follow tau. Tapi kalau dia letak nama dia, anda boleh follow. Hakim Tamizi. So, anda boleh follow dia. Tapi leceh lah anda nak pergi cari satu kan. Walaupun dia menggunakan konsep yang sama, iaitu kita kena tambah follower. Dan bila ada ramai follower, ni lagi tinggi lah kita punya sales. Kita boleh broadcast, broadcast tu penting. Broadcast tu maknanya bila kita send je broadcast, semua follower kita akan dapat informasi tu. Kita ada produk baru, kita ada buat sales, kita ada buat campaign. So customer ni dia boleh dapat informasi melalui broadcast tersebut. Okay. Contoh broadcast WhatsApp broadcast chat ni, tapi untuk broadcast chat ni dia akan mengambil komisen lebih tinggi lah. Okay. Contohnya nak tunjuk. Okay, mall ni. Okay, nampak tak apa yang dia buat ni? Dia send dekat saya voucher. So, ini adalah broadcast. Tapi untuk broadcast ni, untuk dapatkan ni, anda kena join program lain. Program 15 free shipping ke, program coins ke. So, yang ni akan mengambil komisen yang lebih banyak. Mungkin kepada 5%, mungkin kepada 6% ataupun 8%. So, banyaklah. Okay, so saya dah tunjukkan cara untuk anda mencari orang untuk anda follow. So, nak buat atau tidak terpulang pada anda. So, bila anda letak follow voucher ni, dia akan membuatkan orang lebih tertarik nak follow anda. Sebab bila dia follow anda, dia akan dapat reward. Contohnya anda letak bila dia buat belian sebanyak RM50, dia akan dapat 10 sen. Okay. So, terpulang kepada anda. Setiap penjimatan ini terpulang kepada anda nak kasih berapa. Okay. Coin rewards. Malangnya coin rewards ni hanya boleh digunakan bila anda buat live streaming saja. So, live streaming ni anda boleh buat dekat desktop ataupun dekat handphone. Okay. Live streaming ni untuk kita boleh buat apa saja. Kita nak buat tutorial boleh, kita nak berkenalan, kita nak share pasal produk. So, as long as you buat streaming. Dan untuk streaming yang berkesan, anda kalau boleh kena go on sekurang-kurangnya 1 jam. Ataupun dicadangkan 2 jam untuk orang notice kedai kita. Sebab sekarang ni bila kita buat streaming dekat apps, orang yang nak tengok kita ni, kita akan bersaing dekat tempat tau. Dekat spot dia. Okay. Contoh, kita pergi dekat home. So, inilah New Deals Daily. Kategori ni macam dulu semua orang nak masuk joking sale ni kan. Tapi jangan, anda tak boleh masuk. Huruf voucher tak boleh masuk. Sebab anda kena main harga. So, ini anda tak boleh masuk. And then, dekat sini ada tak keluar pasal... Okay, tak ada. So, untuk live streaming ni, walaupun anda boleh setting dekat... sekejap. Anda boleh live melalui desktop, tapi yang hanya boleh lihat anda adalah melalui app saja. So, inilah cara dia untuk anda buat live streaming. So, anda letakkan cover supaya orang boleh tengoklah apa cover anda. Letakkan tajuk, letakkan description, and then anda boleh letak produk. So, maknanya bila anda letak produk ni, anda boleh letak produk. So, bila letak produk ni, customer boleh terus membuat pembelian dekat produk, dekat kita punya kedai lah. Okay, anda boleh klik saja. So, diorang boleh order direct. Okay. Itu cara dia.
Kemudian yang bestnya ialah anda juga boleh buat post. Anda boleh update anda punya quote of the day. Anda boleh share macam-macam lah dekat feed pasal produk. Tapi disebabkan kita ni dekat kedai, so normally orang akan tunjukkan feedback. Orang akan tunjukkan video pasal produk, feed. Okay. Okay, so update lah hari-hari. Dan saya cakap berkaitan dengan follower tadi. Okay, kenapa ianya berguna untuk anda tambah follower? So dekat feed ni, Shopee memberi kita 3 kuota seminggu untuk anda boostkan anda punya post ni kepada follower anda. So bila anda klik je pakai kuota tu, semua follower anda akan dapat notice. Okay, diorang akan dapat notice dekat diorang punya notification tu mengenai info yang anda sedang update. Okay, so mana tahu ada rezeki orang tu klik dan dia berkenan dengan produk anda, dengan apa yang anda share. Kan? So dia adalah free marketing. So anda juga boleh letak update story. So tiap-tiap hari boleh share story. So orang boleh nampak lah. Okay. So saya akan tunjukkan kepada anda apa itu boost. So boost ni, so bila anda, okay, materi my product. Okay. So nak tekan boost, anda tekan je boost now. Okay. So boleh pilih 5 lah. So anda tekan boost now. Dia akan jadi macam ni. Okay. Lepas tu untuk shop decor kita dah sudah. So ini adalah kempen-kempen dia. So pilih yang percuma tadi. Kita ada voucher, diskaun promotion, bundle. So shipping fee ni perlukan duit. Anda perlu masukkan duit. My shop checking sale. Add-on deal. So follow price. Top picks. So tadi saya dah share coins. Coin ni anda kena pakai duit ya. Anda kena masukkan duit, top up. Masukkan berapa banyak anda nak. Pembayaran dia. So anda boleh gunakan dan share coin ni bila anda buat live streaming. Okay. And then top picks. Okay, sorry, kita ada top picks. Saya tak masukkan kat sini. Top picks ni bila customer tu dia browse produk anda, dia akan keluar dekat sini bawah ni. So it's a free marketing. So dia boleh tengok lah apa produk-produk yang hot dekat anda punya kedai yang anda dah pun set. So anda boleh letak 8 produk. So anda boleh letak 8 8. Cara dia addkan saja produk. Confirm. Letak confirm. So dia akan display lah. Activate now. Kemudian kita pergi kepada follow price. Okay, follow price ni. Okay. Ni contoh dia. Macam saya punya dah expired. So anda boleh tekan create. So letaklah apa-apa saja nama. So bila orang. Okay, contoh nampak dalam sini. So bila orang follow kita. Dia akan dapat RM1. Tapi dia akan terus dapat RM1 lah. Dia kena shopping dulu lah. So bila dia shopping baru dia boleh gunakan yang follow price tu. Tapi benda ni orang suka. Even though dia tak shopping dekat kedai kita, dia tekan untuk follow je dia dah suka. Okay. So jangan risau. Bukan semua orang pun pakai. But dia dapat menambahkan follower kedai anda. So dia lah setting dia. So anda isikan saja. Anda boleh pilih lah nak buat diskaun ke. Coin cashback ke. Kalau dia say diskaun, anda pilih-pilih nak percentage ataupun fixed amount. So tu contohnya lah. Untuk bagi anda faham. Anda letak RM1. So bila customer tu buat tempahan sebanyak RM150. So bila dia capai RM150, dia boleh dapat diskaun sebanyak RM1. Okey, berapa kuantiti anda nak bagi? Anda letaklah 1000. Contohlah. Okey, letak nama. Okey. Nama ni untuk kita lah. Orang lain tak tahu. So berapa lama? Biasanya selama 3 bulan. Okey. Anda tekan confirm. Anda tekan confirm. So settle. Okey, dah pun siap.
Kemudian kita pergi kepada bundle deal. Okey, bundle ni macam saya kata kita boleh setkan. Contohnya bila orang tu beli lebih daripada 2 ataupun dia boleh beli dalam kategori yang sama, dia akan dapat penjimatan sebanyak berapa persen. So anda boleh tengoklah ni contoh yang dah siap. Contohnya skirt ni kalau dia beli 3 item dia akan dapat less 1%. Okey, kalau dia beli 2 dia berdapat 5% off. Okey, ni contoh-contoh dia. Untuk create tekan create. Cara yang sama. So I anda add product. So anda letaklah. Okey, test. Okey, apa informasi dia anda betulkan dia punya tarikh, anda letak berapa diskaun nak letak, amount diskaun ke. Okey, berapa ringgit nak letak. So ni terpulang kepada anda. So kemudian anda add produk. So anda pilih sajalah produk yang ada kat kedai tu mana satu yang anda nak jadikan sebagai bundle deal. Okey, dah sudah tekan confirm. So dia akan jadi macam mana tadi? Yang sebelumnya. So dia akan keluar macam ni lah. Okey, untuk seterusnya ialah diskaun tadi. Okey, macam mana kita nak buat diskaun? Okey. Contohnya anda create diskaun. So anda letak produk. Kita bagi contoh lah. Okey, testing tadi. Tekan confirm. Okey, nampak tak? Tadi harga dia RM200 kan? So, bila anda letak, anda nak bagi diskaun, mungkin anda nak letak 50% diskaun. Kalau let's say ada satu sekarang ni, anda boleh letak kat sini lah 50% diskaun. So, update. Sudah akan settle. So, nanti bila dekat paparan, dia akan keluar 200/RM100 saja yang customer belum bayar. So, dah sudah tekan confirm. Okey. Dia bila anda tekan confirm, dia takkan jadi serta-merta tau. Dia takkan serta-merta terus keluar. Dia akan jadi upcoming. Nampak tak status upcoming ni? So, bila pukul 10 sekarang, barulah akan terjadi diskaun ni. Okey? So, anda kena biarkan je lah. So, pukul 10 sekarang, barulah Shopee akan tukar. Dan ni voucher. Tadi kita dah buat follow price. Dan kita nak buat voucher kepada pembelian. Let's say, untuk macam ni kita dah siap. Saya nak bagi RM1. RM1 ni bila customer order RM100 ke atas ataupun RM150 ke atas, terpulang kepada anda nak setkan. Okey. Macam saya dah setkan. Okey, shop voucher. Ada produk voucher. Tapi saya cadangkan pakai yang shop voucher lah. Sebab bila pakai shop voucher ni, dia boleh nampak kat sini. Orang boleh nampak terus. Kalau pakai produk, orang takkan nampak. Orang bila klik produk baru nampak. Okey, voucher name. So, tarikh. And then discount. Quantity. Specific channel ni. Saya letak. Pilih kita yang semula. Wall page. Ni tak payah. Anda boleh juga setkan. Tapi nanti anda setkan. So, macam tu je. Dah sudah letak confirm. Okey, habis. Okey, settle. Memang kena buat laju-laju sebab banyak sangat benda. So, saya harap anda boleh follow. Let's say tak boleh follow, nanti anda boleh tengok dekat YouTube. Saya akan uploadkan dekat YouTube. Okey. Penutup dia nak lebih info, saya ada sharekan dekat saya punya website. Ataupun anda boleh pergi je kat website saya, amymarina.com. So, pergi ke amymarina.com, anda boleh pilih dekat tips marketing ni, anda Shopee. So, dekat Shopee marketing ni, ada share lah. Introduction dia, cara matikan OTP, ringkasan, cara nak setting, chat, shipping, macam-macam lah. So, anda boleh go through dekat sini, anda boleh lihat. Anda juga boleh pergi dekat saya punya YouTube dan belajar dekat situ. Sebab kalau nak cover semua sekali, anda tak boleh nak cover lah. Tak boleh nak cover dengan short period ni. Okay. So, apa key point dia saya dah share kepada anda. Inilah cara yang anda gunakan setiap masa.
boost ni hari-hari anda buat. Okey, bundle deal ni bila anda set kan, dia akan mati untuk 3 bulan lah. 3 bulan. Okey. So, sentiasa cek balik apa yang anda belum buat. Okey. Dan marketing yang berterusan ialah boost. Lepas tu live streaming, feed, story. Okey, so 3 item ni anda buat setiap masa dan satu lagi ialah anda tambah follower. Tolong tambah follower. Okey, marketing berterusan. Satu tadi saya kata boost setiap 4 jam. Kemudian update, feed dan story setiap masa. Lepas tu anda buat live streaming. Okey. Dan keempat ialah tambah follower. So always tambah follower. Dan follower ni maksimum ialah maksimum follower kita boleh follow ialah 5,000. Macam Shopee lah. Lepas tu bila dah sampai limit anda kena buat proses unfollow. Okey, itulah proses yang berterusan lah. Sampai limit, buat unfollow, kemudian follow, unfollow. Sampailah mencapai yang tinggi. Ataupun lain cara, anda bolehlah share tag anda ni dekat luar. Contohnya dekat blog, dekat Facebook, anda boleh dapatkan follow daripada WhatsApp kan. Untuk diorang ni add produk anda. Maksudnya add kedai anda lah sebagai follower. The same lah kita punya marketing kan. Sharing everyday untuk nak tambahkan follower ni. So ada pelbagai cara yang anda boleh buat. So bila anda dah banyak follower, anda boleh guna broadcast. So broadcast ni best lah bila kita ada broadcast, apa je kita buat, orang boleh dapat info lah. This free marketing. So ini adalah benda yang anda harus buat. Dan satu lagi ialah sentiasa share. Okay. Share produk dekat media sosial. Okay. So 5 marketing berterusan yang anda buat untuk dapatkan customer. Okay. Sentiasa buat, insya-Allah follower akan bertambah, view akan bertambah dan insya-Allah bila semua ni bertambah, income pun akan dapat. Okay. Saya rasa itu sahaja.